أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, pintu-pintu kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama sekali lagi, terutama kepada jemaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekali lagi dapat meluangkan masa untuk ni secara live hari ini untuk kita meneruskan pengajian kita berkenaan bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun, yang mana disusun buku ini supaya untuk menerangkan bagaimana hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan umat-umat sebelum ini, yang mana dikurniakan Allah Taala kelebihan gandaan pahala yang begitu besar, seolah-olah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni nanti di hari akhirat ibarat macam hidup di dunia ribuan tahun dengan ibadah, sedangkan umur kita 60-70 tahun sahaja. Ini hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini para penonton, kita pada malam ini kita nak bicarakan tentang setelah kita lihat amalan kelebihan ini, amalan sunat ini, kelebihan besar sekali. Rupa-rupanya ada lagi hebat. Di mana tajuk kita ni dia boleh digabungkan sembahyang-sembahyang sunat jadi satu. Ni satu lagi kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kelebihan contohnya sembahyang sunat qabliyah subuh contohnya. Kelebihan sunat tahiyatul masjid, kelebihan sunat sembahyang sunat wudu. Tapi kadang-kadang apabila datang ke masjid ataupun kadang-kadang kita ni terlewat rupa-rupanya ulama membolehkan kita sembahyang 2 rakaat, kita gabungkan 3 sekali tadi. Ini ada cara-cara juga. InsyaAllah saya akan terangkan. Malahan bukan sahaja sembahyang sunat, ada berkenaan sembahyang wajib kita pun, tapi bukan gabunglah, makna sembahyang jamak, takdim, takhir, dan begitu juga ini puasa para jemaah. Puasa juga ada juga cara untuk dapat digabungkan, dan mandi juga. Nanti insya-Allah akan diterangkan. Jadi masya-Allah kita punya amalan mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan sunat gini, puasa sunat ini, ibadah sunat ni, rupa-rupanya yang banyak-banyak boleh digabungkan jadi satu niat. Ini ada cara-cara, insya-Allah saya akan bincangkan. Jadi para penonton, para jemaah sekalian, kadang-kadang ada orang tulis di situ di masjid Assalamualaikum. Jadi saya jawab jamak ni pun jamak takdim juga ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga yang bertanya sebelum ni berkenaan nak dapatkan buku ni buku pahala hidup 7,000 tahun. Ini kalau di Singapura ni boleh dapatkan di Haji Hashim di mana? Haji Ucap Kompleks, Wisma, Toko Wijaya pun ada. Muslim Media di Masjid Kasim tu pun ada. InsyaAllah lah di Masjid Falah pun ada. Baik para jemaah rahimakumullah, kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan timbangan amalan soleh kita di hari akhirat, menjadikan kita golongan yang terawal masuk syurga, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah di hari akhirat di syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah. Jadi sebelum saya nak terangkan cara-cara nak jadikan sembahyang 2 rakaat ni digabungkan niat dengan amalan-amalan ni sembahyang sunat ni, saya terangkan dululah daripada buku ini tentang kelebihan sembahyang sembahyang sunat wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian qabliyah subuh ataupun qabliyah zuhur ni. Baik, pertama sekali kelebihan sunat wudu. Sebelum nak diterangkan macam mana untuk gabungkan sembahyang sunat wudu saja, ya Allah, kelebihannya dah terlalu besar. Di mana dalam muka surat 45 di sini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa beliau telah terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sewaktu beliau baru tiba ke dalam satu majlis yang diadakan. Uqbah dia kata dia mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Sesiapa di antara orang Islam yang berwuduk dan menghalusi wuduknya, kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat dengan hati dan anggota yang khusyuk melaksanakannya, maka wajiblah baginya untuk mendapat syurga. Masya Allah. Ini hadis Bukhari kalau tak silap saya. Imam Muslim. Mana hadis sahih? Pertama, para jemaah, sembahyang sunat wuduk ni, kalau kita lepas ambil wuduk, kita sembahyang sunat lepas tu dipanggil sunat wuduk. Kalaulah dengan kita lepas tu, insya-Allah kalau diterima oleh Allah Taala, wajib masuk syurga. Nabi sebut wajabat lahul jannah. Wajib mana insya-Allah lah pasti masuk syurga. Dan tapi ialah kewajipan-kewajipan lain kena buatlah. Ini sebagai tambahan. Dan satu lagi hadis para jemaah lebih menarik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tapak kasut Sayyidina Bilal dalam syurga. Jadi Rasulullah melihat Sayyidina Bilal telah mendahului masuk syurga pula. Apa amalan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu? Bilal bin Rabah, seorang muazzin Nabi yang terkenal. Baru-baru ni ada orang hantar WhatsApp, dia hantar Sayyidina Bilal punya doa bersanad. Ada orang sekarang ni dia baca doa, dia baca ni azan. Dia baca azan, kemudian dia kata saya dapat azan ni daripada Syekh fulan, daripada fulan-fulan sampai kepada Sayyidina Bilal. Bersanad ni Macam Quran sekarang, orang sekarang baca Quran bersanad. Rupa-rupanya ada azan bersanad sampai kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, kata wahai Bilal, kamu telah mendahului dengan apa amalan kamu yang sehingga mendahului mendengar aku ni dalam syurga, kasut kamu. Apa kelebihan yang kamu amalkan tu? Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dia kata, amalan saya biasa saja. Cuma ada satu amalan yang aku fardukan kepada diriku. Makna dia disiplinkan. Fardu ni bukan makna Islam memfardukan, tidak. Makna dia mendisiplinkan diri dia. Setiap kali lepas ambil air sembahyang, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas ambil sembahyang, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Ada sembahyang sunat, Imam Nawawi kata ini sembahyang sunat wudu. Jadi ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan apabila kepada umatnya kelebihan besar orang yang sembahyang sunat wudu lepas ambil sembahyang. Jadi tadi saya dah sebut wajabat lahul jannah, wajib ke atas syurga, dan Rasulullah melihat Sayyidina Bilal bunyi kasut Sayyidina Bilal dalam syurga. Jadi ini para jemaah kalau boleh kita cuba, jangan tinggalkan. Tapi itulah macam saya, pengalaman saya, kadang-kadang orang tak sempat. Urusan kerja, nak cepat, kadang-kadang kita pula tertidur contohnya. Terlajak, penat urusan, ada yang kadang-kadang dah penat. Jadi ada rupa-rupanya cara untuk combinekan sembahyang sunat. Ini contohnya sembahyang sunat wudu. Lepas tu, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ni kasih saya contoh, kadang-kadang kita dah masuk masjid nak sembahyang subuh ni. Kita pun ambil air sembahyang, masuk masjid. Kemudian kita nak sembahyang sunat wudu dulu. Kemudian tahiyatul masjid, kemudian sembahyang sunat qabliyah subuh. Ada masa-masa kita baru ambil sembahyang tu, tengah nak sembahyang, tiba-tiba dah imam dah keluar.
Jadi ketika itu boleh diniatkan. Sembahyang 2 rakaat ni, qabliyah subuh ni, kita boleh niatkan sekali sunat wudu dan kita niatkan sekali tahiyatul masjid. Makna 2 rakaat combine 3. Satu adalah hebat sembahyang sunat wudu tadi. Rasulullah mendengar kasut Sayyidina Bilal bunyi dalam syurga. Makna mendahului masuk syurga. Kelebihan sunat wudu. Baik, sekarang kita lihat tahiyatul masjid. Sebabnya kita bayangkan 3 sekali, 3 serangkai dibuat 2 rakaat. Ini kalau sekiranya dalam keadaan terdesak. Tapi sebaik-baiknya ulama mengatakan, sebaik-baik lagi bagus sembahyang sunat sunat wudu 2 rakaat, kemudian tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini di dalam masjid dan sunat qabliyah subuh ataupun zuhur 2 rakaat. Itu kalau ada masa. Tapi itulah kadang-kadang tak sempat, boleh sekali. Ini para jemaah. Baik, ini berkenaan sembahyang sunat tahiyatul masjid di mana Rasulullah kelebihan Rasulullah SAW muka surah 48 bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika seseorang dari kamu memasuki masjid, maka janganlah duduk melainkan bersolat 2 rakaat. Jelas di sini Rasulullah SAW melarang seseorang itu duduk setelah masuk ke masjid melainkan setelah menunaikan solat 2 rakaat, dan ia tidak semestinya dengan niat tahiyatul masjid. Yang penting ia bersolat dahulu sebelum duduk. Soalannya kenapa? Berkata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, seorang ulama Syria ni terkenal. Beliau daripada Syria dan baru meninggal. Dia kata larangan itu daripada duduk sebelum bersolat 2 rakaat ialah kerana masjid itu adalah semula tempat di bumi ini. Kerana masjid itu adalah rumah Allah, maka hendaklah dikerjakan solat ketika masuk di dalamnya. Jadi para jemaah rahimakumullah, walaupun ramai ulama mengatakan sunatlah. Larangan Nabi ini maknanya makruh, bukan haram. Sebab ada juga yang masuk kadang-kadang duduk. Jadi ini Rasulullah mengatakan bahawa kalau bolehlah cuba jangan duduk melainkan sembahyang dulu. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam keadaan terdesak macam tadi, imam pun dah bangun dan nak sembahyang, kita sembahyang saja. Kalau subuh, zuhur. InsyaAllah dengan kita punya subuh berjamaah, zuhur berjamaah, walaupun tak sempat tahiyatul masjid, dah termasuk tahiyatul masjid. Ini pun ada pendapat. Maknanya kadang-kadang kita datang masjid, imam tengah sembahyang. Kita dah niat nak sembahyang tahiyatul masjid, nak sembahyang qabliyah, dah tak sempat lagi. Kita sembahyang saja berjamaah dengan imam. Sebab kita dah niat tadi, kita nak sembahyang, jadi tak dapat. InsyaAllah dengan rahmat Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala masukkan sekali pahala. Pasal kita, sebab ada hadis menyebut, man hamma bihasanah falam ya'mal biha. Rasulullah memberitahu sesiapa yang inginkan melakukan kebaikan, tapi dia tak dapat buat. Bukan dia tak nak, dia tak dapat buat. Maka tetap Allah Ta'ala tulis baginya, kataballahu, Allah tulis baginya hasanah yang sama juga macam dia buat. Sebab dia tak dapat buat pasal dah macam tadilah terlewat dan sebagainya. Dia macam juga satu hadis, saya tertarik dengan satu hadis ni. Kalau seseorang tu rajin pergi masjid, rajin berjamaah, tiba-tiba dia kena sakit. Jadi waktu dia kena sakit, dia dah tak dapat pergi masjid, tak dapat berjamaah, dah tak dapat zikir sebagainya. Tetap Allah Ta'ala tulis bagi dia sama pahala dia sebelum dia sakit. Sama pahala seperti dia berjamaah, seperti dia pergi masjid. Pasal dia dah terbiasa macam gitu. Jadi begitulah para jemaah rahimakumullah. Kita dah bincangkan tadi tahiyatul masjid. Mana para ulama mengatakan bahawa kalaulah ini satu perkara yang besar, Rasulullah kalau boleh jangan duduk di masjid melainkan sembahyang sunat, menunjuk benda ni pahalanya besar para jemaah. Jadi kita combine dengan tadi qabliyah sembahyang sunat wudu, kemudian tahiyatul masjid. Sekarang kita lihat qabliyah subuh pula. Mungkin kita dah biasa dengar tapi kita ulang kaji sebab kita nak tengok, kita nak combine dalam keadaan mungkin kita datang masjid dah lagi 3 minit imam dah nak sembahyang subuh ni. Kita cuma ada 3 minit. Jadi 2 rakaat terpaksa kena combine. Baik, sembahyang sunat subuh para jemaah. Muka surat 51 diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda telah bersabda, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang bermaksud salat 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi buminya. Dan diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah juga bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam
berkenaan solat 2 rakaat ini, sembahyang sunat subuh ni, lahuma ahabba ilayya minad dunya jami'an. Lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Sebelum saya nak uraikan para jemaah, kita bertanya pada diri kita lah. Dunia ni yang kita hidup sementara lah. Mungkin 60 tahun, 70 tahun. Ada orang sekarang berumur dah 50-60 tahun, dia rasa sekejap dah umur. Dah 60 tahun lah umur kita, rasa macam 10 tahun sekejap ya. Jangan ada pula action muda pula dah 70. Yalah, semangat dia masih remaja, tapi dia rasa macam masih sekejap dunia ni. Bayangkan yang kita hidup kat dunia, apa yang kita tamakkan, kita kejar-kejarkan. Ramai yang akan kata, nak rumah besar, gaji besar, dapat jawatan hebat, nak jadi bilioner, peniaga yang hebat, nak jadi orang paling terkenal. Tapi Rasulullah SAW yang paling disukai dunia ni, ilayya minad dunya jami', 2 rakaat, antaranya 2 rakaat sembahyang subuh tu, sunat subuh lebih Rasulullah sukai daripada apa yang kita ni, maaf cakaplah, terkejar-kejar dunia. Begitu juga tadi, 2 rakaat sunat subuh ni lebih baik daripada isi bumi ni. Mungkin hari ini manusia sampai berperang, manusia bergaduh pasal apa? Sebidang tanah. Macam ialah kita tahu kadang-kadang orang berperang. Kadang-kadang pasal laut bergaduh, ini berperang dan sebagainya, berkejar dunia. Ada yang sampai sanggup membunuh pasal apa? Nakkan duit. Ada yang sanggup menipu pasal apa? Nak jadi kaya. Sanggup buat apa saja, halal haram, nak jadi jutawan. Nak jadi orang yang hebat, orang yang ketua, apa macam-macam lah. Tapi para jemaah, ini dunia yang kita kejarkan. Rasulullah memberitahu apa yang kita harap dunia ni, kemewahan dunia, tidak lebih daripada janah ba'udah. Nikmat dunia, seisinya kemewahan, trilion dolar ke apa pun, emas sebesar seberat bumi pun, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat dunia ni tidak lebih daripada sayap nyamuk. Bayangkan sayap nyamuk. Maknanya rendahnya nilai dunia di sisi Allah Ta'ala kalau nak dibandingkan dengan nikmat syurga, sil'atullahil ghaliyah. Nikmat syurga, barang dagangan Allah yang hebat sekali, mahal. Bayangkan nikmat dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala dibandingkan nikmat syurga, barang dagangan Allah Ta'ala yang cukup bernilai. Jadi dengan sembahyang sunat 2 rakaat tadi, lebih baik daripada segala kemewahan, kebendaan dunia yang manusia hari ini terkejar-kejar, berbunuh-bunuh sampai sanggup buat apa saja untuk mendapatkan harta dan kemewahan. Jadi kita, macam Rasulullah kata, ini sembahyang sunat 2 rakaat, lebih aku sukai daripada dunia kamu ni yang kita kejar-kejar. Mana kita insya-Allah kita hidup, kita bekerja macam biasa. Tapi janganlah jadikan dunia ni kiblat kita, kita punya kecintaan seluruhnya. Habislah. Letakkan dunia, macam ulama kata, letakkan dunia di poket kita, letakkan Allah Ta'ala di hati kita. Itu baru betul. Baik para jemaah, tadi saya dah terangkan apa? Sembayang sunat wuduk 2 rakaat. 2 rakaat, Masya Allah. Sana Bilal masuk syurga awal tu, sembahyang sunat wuduk tu. Kemudian tahiyatul masjid, besar ganjaran. Kemudian sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat subuh tadi. Memang subuh ni hanya qabliyah saja, ba'diyah tak ada. Selepas subuh tak ada subuh, tak ada sunat. Baik, katakanlah kita nak ke masjid, ini waktu zuhur. Jadi sembahyang sunat zuhur pun dia ada 2 rakaat, 4 rakaat. Cuma Rasulullah kata, kalau siapa yang sembahyang sunat zuhur qabliyah 4 rakaat, kemudian lepas zuhur sembahyang sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat, Rasulullah jamin maknanya dijauhkan daripada api neraka, diharamkan masuk neraka. 4 rakaat. Tapi kadang-kadang Rasulullah pun sembahyang sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Tengok kemampuan kita lah para jemaah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana yang kita mampu kita buatlah. Baik, bayangkan sekarang kita boleh combine dalam keadaan kalau dah terlewat, kita datang masjid, kemudian kita ambil sembahyang contohnya, tiba-tiba alamak lagi 3 minit 4 minit imam dah nak keluar ni. Kita boleh niatkan Allahu Akbar dalam sebelum sembahyang tu, kita niat usalli sunnatal wudu wa sunnatat tahiyatul masjid wa sunnah qabliyah zuhur. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya Allah, tiga kelebihan besar tadi ataupun sunat subuh tadi saya dah terangkan, tiga kita boleh dapat. Ini satu perkara yang cukup luar biasa para jemaah, kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang begitu besar.
yang telah kita lihat tadilah. Jadi sekarang saya nak huraikan sedikit. Ini sebenarnya dalam masalah menggabungkan amalan-amalan sunat ataupun ibadah-ibadah ni, dia pun tengok juga keadaan, bukan main semua nak digabungkan. Semua nak, macam zaman sekarang, ada seorang ulama kata zaman sekarang ni zaman burger. Hamburger dia kata. Apa sebab zaman hamburger semua nak cepat. Makan nak cepat, pergi makan mana? McDonald, makan mana? KFC, makan mana? Maggi, habis. Makan nak masak pun semua dah tak nak. Ulama kata mana fatwa pun nak cepat, amalan pun nak cepat. Jadi kadang-kadang Islam ni memberikan kelonggaran, malahan kelonggaran pahalanya pun sama juga dalam keadaan situasi tertentu. Baik, contohnya di sini saya nak bawa tentang gabungan solat-solat sunat. Jadi para ulama teranglah, sebaik-baik memang satu-satu di masjid. Kalau di rumah pun ada masa-masanya, kalau ini macam pengalaman saya lah, mungkin tuan-tuan, puan-puan. Contohnya sembahyang subuh. Sekali tengok, kadang-kadang kita letak jam, 2 jam padahal. 1 jam kering, pop, tutup. Tidur lagi pula tu. Kering bunyi, alamak, lagi 15 minit lah terbit matahari. Dah ngantuk. Jadi kita ambil sembahyang. Kita tengok lagi 10 minit nak naik matahari. Dah 6.45 contohnya. Sekarang naik matahari dalam 6.55 ke berapa tu. Jadi kita cuma ada masa 12 minit. Dalam masa tu kita nak sembahyang sunat subuh. Kalau kita nak sembahyang sunat wudu, mungkin dah tak sempat. Jadi ketika itu kita niatkan sembahyang sunat wudu dan sembahyang sunat subuh, Allahu Akbar 2 rakaat saja. InsyaAllah dua-dua dapat, kemudian kita sembahyang subuh. Ini kalau kat rumah lah, kalau macam tadi tertidur, terlewat dan sebagainya. Tapi kalau masa panjang, memang digalakkan sembahyang sunat wudu 2 rakaat, kemudian sembahyang sunat subuh 2 rakaat, lain-lain kan. Jadi di sini para jemaah rahimakumullah, ini berkenaan sunat wudu, tahiyatul masjid dan qabliyah subuh atau zuhur. Baik, soalan timbul lagi berkenaan nak gabungkan sembahyang sunat tahajud dengan sembahyang solat hajat ataupun istikharah. Contohnya malam, kita bangun malam, kita pun nak sembahyang tahajud tapi mengantuk sangat. Mata pun tak boleh buka. Contohnya, nak pergi toilet pun pegang tembok, mengantuk sangat. Jadi alamak, nak sembahyang hajat lah, kadang-kadang ada orang ni ada masalah kerja, nak sembahyang istikharah pasal nak kahwin contohnya, pening kepala, mak bapak suruh kahwin, kawan kata jangan kahwin, yang hati pula berbelah bagi. Jadi nak sembahyang istikharah, nak sembahyang hajat, nak sembahyang tahajud. Mata dah penat dah ni, letih dah. Jadi macam mana ni sekarang? Jadi kalau sekiranya dah keadaan penat, kita niatkan sekali sembahyang, contohnya kita ada istikharah, kita niat istikharah dengan tahajud sekali. Mana important lah, kita buat 2 rakaat. Kemudian kita time istikharah, time sujud ataupun lepas sembahyang, kita berdoa, minta apa yang kita harapkanlah. Istikharah maknanya dia ada 2 atau 3 pilihan, kita tak tahu. Ni istikharah. Nak berniaga ataupun tak nak berniaga, ataupun nak berniaga karipap ke, pening kepala, kita sembahyang istikharah. Hajat ni kita ada hajat yang mana seringkali tak tercapai. Jadi kita cubalah ni sembahyang hajat. Jadi kita niat tahajud dengan niat istikharah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan antara 2 pilihan ni lah. Kita boleh juga dengan hajat sekali. Ini ada pendapat yang ada kata istikharah lain, ada tahajud lain, terpulang pada para jemaah. Sebab tu saya terangkan tadi, boleh maknanya dikombainkan, tapi kalau sekiranya lebih baik dipisahkan 2 perkara tersebut. Baik, satu lagi para jemaah berkenaan ini. Berkenaan zuhur, niat sekali dengan qabliyah. Ini pun dibincangkan oleh para ulama. Kita sembahyang zuhur, Allahu Akbar, sunat zuhur, sembahyang niat sekali dengan qabliyah zuhur. Di sini pendapat mengatakan ni memang tak boleh. Cuma kalau sekiranya macam tadi saya terangkan, kita dah datang masjid, tiba-tiba imam tengah sembahyang, takkan nak sembahyang sunat. Tak boleh, kita kena ikut imam dan niat saja imam berjamaah dengan imam tadi sembahyang zuhur. InsyaAllah tak perlu niat qabliyah zuhur. Pasal apa? Kita dah termasuk sekali, pasal ada hadis saya dah terangkan tadi, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha. Seseorang yang dah niat nak melakukan, tiba-tiba tak dapat. Macam tadilah datang masjid tadi, imam dah berjamaah, kita sembahyang, saya tak perlu niat, insya-Allah yang qabliyah tu dah termasuk. Ini pun ada
ada pendapat. Sebab takut kalau kita niatkan zuhur dengan niat qabliyah, ada ulama kata dia tak jatuh zuhur, dia jatuh subuh, dia jatuh sunat. Ni pun ada pendapat. Siapa yang niat contohnya, usalli fardhu zuhri wa sunnatal qabliyah zuhur, ada ulama kata dia jatuh sunat qabliyah, bukan sembahyang zuhur. Ni yang kita bimbang, sebaik-baik jangan niat. Kita sembahyang zuhur macam biasa dengan imam, insya-Allah. Dengan kita dah sembahyang tu insya-Allah dah termasuk, pasal kita dah niat tadi sebelum datang tu nak sembahyang sunat zuhur, tapi dah tengok imam dah sembahyang, kita ikut saja. Ini pun kena hati-hati para jemaah. Melainkan sunat subuh. Ini satu-satunya sembahyang sunat qabliyah ni yang Rasulullah buat qadaan. Maknanya sembahyang sunat subuh ni Rasulullah pernah satu ketika kadang-kadang terlewat jugalah, tiba-tiba dilihatnya imam berjemaah, sahabat-sahabat dah tunggu masjid, ramai orang, terlewat bangunnya. Kemudian Rasulullah SAW pergi masjid sembahyang seperti biasa. Kemudian Nabi lepas tu balik rumah sembahyang lagi. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha agak terperanjat, kata, ya Rasulullah, tidakkah kamu mengatakan tidak ada sunat lepas subuh? Lepas subuh dah tak ada sunat lagi, tunggu lepas terbit matahari lah. Jadi Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, tadi secara umum lah maknanya, tadi saya nak sembahyang sunat subuh tapi melihatkan terlewat tadi jemaah sudah tunggu di masjid, Rasulullah pun sembahyang berjamaah balik. Maknanya Nabi sembahyang qada sunat subuh. Satu-satunya saya perasan yang Rasulullah sembahyang qada sunat, mana sunat subuh lepas sembahyang subuh. Ini maknanya kalau kita sekiranya datang masjid kan, contohnya di mana sembahyang subuh ni kita dah ambil sembahyang, tiba-tiba imam pun dah tak boleh, sebab kita ada hadis menyebut kalau imam dah tengah sembahyang kita ikut imam saja. Lepas sembahyang subuh kita sebaiknya pergi belakang sikit, sembahyang sunat subuh belakang, jangan sembahyang depan-depan, takut orang salah faham. Pasal memang ada hadis menyebut tidak ada sembahyang sunat lepas sembahyang subuh. Sebab ada orang kadang-kala dia dah lepas sembahyang subuh berjamaah, dia sembahyang lagi. Jadi ada orang bingung. Jadi sebaik-baiknya, kalau saya pun pernah juga, apabila lepas sembahyang berjamaah di masjid, itu jam memang dah terlewat. Saya nak sembahyang sunat subuh tadi, qadaan, tak perlu qadaan sebut pun tak apalah. Pergi belakang sekali, sembahyang lagi sunat subuh yang tertinggal tadi. Jadi ini para jemaah rahimakumullah, satu-satunya sembahyang sunat yang Rasulullah SAW qada dia perbuatan. Sebab Nabi dah terangkan lebih baik daripada segala isi bumi. Bayangkan para penonton, para jemaah, kalau sembahyang sunat subuh tu lebih baik ganjaran daripada kemewahan, kenikmatan dunia ni. Bayangkan kalau dikombainkan dengan sembahyang subuh. Sunat subuh saja dah besar pahala, bagaimana dengan subuh itu sendiri, sembahyang subuh berjamaah lagi. Sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan, datang berjamaah di masjid sembahyang subuh ni, kalau kamu tahu kamu akan datang walau dengan merangkak. Mana besar sangat kelebihan dia. Habis orang perempuan macam mana? Orang perempuan pun nak dapat pahala. Orang perempuan, Masya Allah, Allah Ta'ala berikan kelonggaran. Maknanya apa? Orang perempuan sembahyang subuh kat rumah pun pahala besar. Kalau nak sembahyang masjid berjamaah pun pahala besar. Kebebasan diberikan orang perempuan. Nak sembahyang subuh berjamaah bebas, pahala besar. Sembahyang di rumah seorang-seorang pun orang perempuan, pahalanya pun besar. Besar pula sebab ialah kalau makna perempuan bersama-sama dengan lelaki berebut ke masjid, nanti tanggungjawab ni macam mana? Orang perempuan kena tanggungjawab dengan anak, nak masak, urusan rumah, ada kerja lain. Jadi biarlah lelaki-lelaki itu tugasannya lebih memakmurkan masjid, orang perempuan lebih tugasan di rumah. Tapi kalau nak join sama-sama, okey. Sebab pada zaman Nabi SAW, ramai orang perempuan subuh-subuh datang ke masjid sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW. Nabi pun menyebut, la tamna'u ima Allah, jangan kamu menegah orang perempuan datang ke masjid. Maknanya apa? Perempuan sembahyang kat rumah pun pahala besar, sembahyang kat masjid pun pahala besar. Bebas. Orang laki-laki tak boleh. Orang laki-laki kena pergi masjid baru dapat kelebihan yang besar. Sembahyang seorang dapat satu. Kesian orang laki-laki. Itulah pasal tanggungjawab dia banyak. Jadi para jemaah ini berkenaan digabungkan. Baik, satu lagi para jemaah rahimakumullah, iaitu tadi saya dah terangkan zuhur
makna kita jangan niat sama dengan qabliyah tadi, zuhur saja, sebab ada ulama kata takut nanti jatuh bukan sembahyang zuhur, dah jatuh sembahyang sunat pula. Baik, antaranya juga para penonton rahimakumullah, ini daripada fatwa Mesir, mereka menukilkan juga daripada buku Fiqhul Islam wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili tadi. Dia gini para jemaah, kalau sekiranya, ini pun ada persoalan-persoalan timbul, kalau sekiranya seseorang itu sembahyang zuhur, dia niat sembahyang zuhur, tapi dia dah sembahyang itu waktu asar. Contohnya sekarang asar 4.20, letaklah 4.30. Dia sembahyang zuhur tu 4.35. Wah, macam confident gitu waktu zuhur. Padahal dia sembahyang waktu asar. Jadi sembahyang zuhur dan dah habis niat tu, kemudian dia nak niat asar pasal dia dah tersilap. Alamak, ini dah. Jadi sekiranya kalau dia dah niat zuhur, kemudian dia tersilap sebenarnya dia nak sembahyang asar, sebab ada waktu asar, maka jawapannya tak boleh. Sebab solat zuhur tak kira tak sah. Dia mesti kalau waktu nak niat tu memang betul-betul niat. Contohnya kalau dia sebenarnya, contoh gini, dia nak sembahyang asar, dia niat nak sembahyang asar tapi dia niat zuhur. Lepas sembahyang dia terlupa, aku nak sembahyang asar macam mana niat zuhur? Jadi para ulama mengatakan tidak sah, maknanya dia tak boleh gantikan. Maknanya sekarang, okeylah aku tak nak sembahyang lagi lah. Sembahyang tadi aku gantikan dengan sembahyang asar. Sebab aku terlupa, tak boleh. Tak boleh digantikan zuhur tu dengan asar. Adapun niat zuhur tadi, niatkan sunat ketika solat. Ini contohnya, tadilah macam tadi dia memang nak sembahyang asar, waktu asar. Tiba-tiba, tak kadang-kadang orang dah banyak kerja, dia lupa. Usalli fardaz zuhri, dia niat zuhur. Padahal dia nak niat asar. Dia lafazkan zuhur dan niat dia jadikan zuhur. Habis tu, alamak, macam mana ni asar aku niat zuhur. Jadi tak boleh tukar zuhur pergi ke asar, tak nak sembahyang lagi asar, tak boleh. Melainkan kalau dia niatkan zuhur tadi yang sepatutnya dia sembahyang asar, dia sembahyang zuhur, maknanya dia niatkan sembahyang sunat ketika salat. Imam Syafi'i kata boleh. Imam Syafi'i kata kerana niat fardu mengandungi niat sunat, beza tadi niat zuhur sedangkan waktu asar. Jadi kalau sembahyang tadi kita dah sembahyang niat sembahyang zuhur sedangkan waktu asar, dia nak niat sembahyang asar tapi dia niat waktu zuhur, tak boleh ganti jadi asar, melainkan dia jadikan sembahyang tadi digantikan. Dalam sembahyang dia ingat nak niat sembahyang sunat sajalah. Imam Syafi'i kata boleh sebab niat fardu mengandungi niat sunat. Gini sajalah, kadang-kadang saya macam gini lah. Kadang-kadang saya pun waktu sembahyang, ada masa-masa kita pun macam penat, lalai dan sebagainya. Kita sembahyang saya macam biasa, walaupun sembahyang sunat. Yang penting, kalau sekiranya tak sah pun sembahyang tersebut, kita ada zikir-zikir, kita ada baca Fatihah, kita ada Subhana Rabbiyal A'la, kita ada sujud, kita ada, ini semua dah jadi sunat. Jadi kalau dah jadi sunat, alhamdulillah tetap dapat pahala sunat. Jadi kita teruskan. Cuma tadilah kalau macam tadi Imam Syafi'i kata kalau kamu dah waktu asar kamu sembahyang zuhur, kemudian kamu nak gantikan zuhur tadi jadi asar, tak nak sembahyang lagi, tak boleh. Melainkan kamu niatkan yang sembahyang sunat tadi, sembahyang zuhur tadi kepada sembahyang sunat saja. Itu dibolehkan. Wallahu a'lam, macam-macam pendapat para jemaah. Kemudian satu lagi Imam Abu Hanifah. Ini satu lagi berkenaan satu ibadah yang mana ada persamaan jika gabungkan ibadah yang sama bentuk ibadahnya dengan satu niat. Imam Abu Hanifah kata boleh. Contohnya mandi junub. Kita mandi hari Jumaat para jemaah. Hari Jumaat kita mandi junub. Kemudian dalam masa yang sama kita niatkan nak mandi sunat Jumaat. Itu dibolehkan. Pasal apa? Dia punya ibadah tu sama bentuk ibadahnya. Boleh ingat satu niat lah. Jadi mana kalau hari Jumaat sembahyang mandi sunat Jumaat dan mandi junub ni yang kalau sekiranya suami isteri tahulah. Baik, satu lagi kalau gabung wajib dengan wajib, maknanya gabungkan niat solat zuhur dan asar dalam satu salat tidak sah lah. Maknanya kita sembahyang 4 rakaat, kita niat 4 rakaat ni zuhur dengan asar, confirm tak boleh. Diingatkan macam tadi pula, 2 rakaat gabung sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat wuduk,
qabliyah subuh, itu tak ini boleh. Yang zuhur kita niat 4 rakaat, 4 rakaat ni gabung dengan asar, Assalamualaikum, habis. Tak boleh. 4 rakaat mesti zuhur, 4 rakaat kena asar. Melainkan jamak takhir, jamak takdim tadilah. Saya dah terangkan tadi, di mana contohnya macam di negara Arab pada zaman. Di Singapura jarang buatnya lah. Pernah satu ketika saya cerita ni berkenaan jamak takhir, jamak takdim. Mana waktu sembahyang zuhur dimasukkan kepada waktu asar, dan lepas tu sembahyang asar dipanggil jamak takhir, ataupun sembahyang zuhur kemudian 4 rakaat, kemudian sembahyang asar 4 rakaat dipanggil jamak takdim. Ini dalam keadaan keuzuran ataupun dalam keadaan orang terlalu penat, sakit, ataupun keadaan hujan pun dibolehkan. Tapi kalau hujan di masjid, saya kasih contoh ni pengalaman saya. Saya datang masjid, ada negara Arab, saya nak sembahyang asar. Saya pun datang masjid, wah confident lah, tengah semangat ni sembahyang asar kat masjid ni. Saya tengok kenapa tak ada orang ni? Azan pun tak ada asar. Orang pun tak datang. Saya ingat agak ni masjid bukan ahli sunnah wal jamaah punya ke? Ini mungkin masjid orang lain macam Singapura kan, ada masjid ahli sunnah, ada masjid yang kita masuk, alamak, ini lain macam ni masjid ni. Saya tak perlu sebutlah kat mana kan. Jadi saya alamak, saya ada salah masjid ke ni? Rupa-rupanya saya tanya dengan noja masjid sanalah. Kata, saya cakap Arab, kenapa tak ada sembahyang asar ni? Azan pun tak ada asar. Dia kata, tadi kita sembahyang zuhur, ni masjid jamak takdim. Maknanya imam sembahyang zuhur 4 rakaat, kemudian bangun sembahyang lagi asar 4 rakaat, jamak takdim. Maknanya asar masuk zuhur. Kerana apa noja tu kata? Pasal tadi hujan. Tadi, maknanya waktu saya di negara Arab lah, dia kata, tadi waktu zuhur hujan lebat. Jadi kerana itu dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ini kena faham. Dalam mazhab Syafi'i, ada juga di kalangan ulama membolehkan, kalau sekiranya di masjid ketika sembahyang zuhur hujan lebat, dibolehkan imam itu nanti lepas habis sembahyang zuhur bangun lagi sekali, beritahu jemaah-jemaah kita sembahyang asar jamak takdim pasal hujan. Jadi mereka pun sembahyang asar jamak takdim dengan imam, balik. Ini dalam mazhab Syafi'i. Cuma negara kita jarang buat. Kalau buat silap-silap, masjid kena komplain lagi. Pasal mereka, sebenarnya ini semua kelonggaran ni, alhamdulillah Islam berikan. Tapi kadang kita kena faham dan kena didik masyarakat. Bayangkanlah kalau masjid Darul Makmur sembahyang zuhur, sekarang pula musim hujan. Nasib baik tak ada snow, kalau snow lagi best. Tengah sembahyang zuhur dekat masjid Darul Makmur, tiba-tiba hujan lebat, berdentum petir. Jadi imam pun dah habis sembahyang zuhur, kasih tahu, marilah kita sembahyang jamak takdim dengan asar pasal hujan. Agak-agak jemaah nak ikut tak? Jemaah kata, ini imam ni ajaran sesat. Oh, sabar. Ni tuduh-tuduh tak betul. Dalam Islam ni ada kelonggaran. Ramai ulama membolehkan di masjid, kalau hujan, boleh jamak takdim. Gitulah. Jadi kalau sekiranya, tapi Singapura, saya tak tahu lah, tapi kebanyakan memang tak pernah dibuat. Tapi kalau nak buat, kena kasih tahu dengan jemaah-jemaah. Pasal takut nanti kena tuduh sesat pula. Jadi sebenarnya dalam ahli sunnah wal jamaah semua dah ada lah. Baik, sikit lagi para penonton, para jemaah sekalian. Kita zuhur dan sebagainya. Dan insyaAllah saya rasa dah itu saja yang nak sampaikan. Masya Allah, banyak lagi lah berkenaan puasa qada, puasa kafarah. Ini seterusnya lah. Isnin. Begitu juga berkenaan puasa. Puasa sekiranya digabungkan wajib qada ni dengan sunat. Contohnya kita ada qada Ramadan, habis kita nak puasa hari Isnin. Jadi kita qada Ramadan tu kita tertinggal mungkin uzur, kita boleh juga niatkan Isnin tu puasa sunat Isnin. Kalau sekiranya Isnin tu pula jatuh pada hari Arafah ataupun pada hari 3 Ayyamul Bid, panggil hari-hari putih, iaitu 13, 14, 15 pertengahan bulan Arab, pasal bulan tengah mengambang, kita boleh niat 3. Maknanya puasa qada, puasa Isnin, puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih pasal bulan mengambang, itu dibolehkan juga. Tapi kalau bulan Ramadan, jangan pula. Ini bulan Ramadan ni, saya nak puasa besok Isnin dan puasa sunat Isnin. Tak ada. Ramadan tak ada puasa-puasa sunat. Semua kena buat yang wajib saja.
Ini tajuk ni besar para jemaah, perlu kepada satu tajuk khusus. Cuma saya nak terangkan di sini, dalam buku ni diterangkan apa, kelebihan sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sembahyang qabliyah tadi. Maknanya kalau kita ke masjid, tiba-tiba imam dah nak sembahyang, kita boleh 2 rakaat tadi, kita niatkan 3-3 sekali. Masya Allah, besar kelebihan yang kita dapat. Begitu juga sembahyang tahajud tadi dah malam, mengantuk sangat, boleh niatkan 2 rakaat tahajud dengan sunat wudu tadi, dan dengan tahajud. Kalau kita ada sembahyang hajat, niatkan sekali. Ini kalau orang dah penat sangat, niatkan 2 rakaat, niat 3 sekali. Para jemaah dah azan ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting diterima segala amalan soleh kita dan mengangkat darjat kita, diberatkan amalan soleh kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.